Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid saya? Selamat bertemu kembali dengan saya Cikgu Khairul untuk mata pelajaran sains kelas tahun 5. Okey, pada minggu lepas pembelajaran kita adalah berkenaan dengan kemahiran proses sains. Okey, sepatutnya kita sambung yang apa ni? Subtopik seterusnya lah apa yang tentang kemahiran proses sains. Namun pada hari ini kita akan membuat sedikit pengulangan pembelajaran kamu pada masa tahun 4 yang lalu. Ini adalah kerana pada tahun lalu kita telah bermulanya pandemik COVID-19 itu. Jadi kita telah dikenakan arahan Perintah Kawalan Pergerakan, di mana sekolah pun ditutup bermula daripada 18 Mac sehinggalah ke Julai baru buka. Buka pun hanya sebahagian murid yang dapat hadir, mungkin kerana langkah berjaga-jaga untuk memutuskan rantaian penularan tu. Jadi pihak penatia sains telah berbincang dan memutuskan untuk membuat sedikit penjajaran bagi mata pelajaran sains tahun 4 yang lalu, iaitu 3 topik yang akhir. Jadi salah satunya ialah topik bahan lah. Jadi kita tengok sikit apa pembelajaran yang kamu perlu kata catch up balik, ulang balik, buat refreshment balik. Kepada yang dah belajar tak ada masalah. Jangan jadi kat cikgu ni dah belajar juga bosan. Tak apa, tambah ilmu. Mungkin pada masa yang saya mengajar dulu tu ada benda ataupun perkara yang saya terlepas pandang. Jadi untuk hari ni kita buat refreshment balik. Bantu kawan-kawan yang mana yang pada PDPC yang lalu dia tak dapat hadir ke kelas, mungkin ada kekangan lain. Sebab kehadiran pada masa selepas PKP, iaitu pada waktu PKPP kita dulu, kehadiran agak merosot lah. Ada yang separuh daripada kelas dapat hadir, separuh lagi tidak. Jadi kita membuka ruang kembali untuk semua murid dapat belajar bersama, terutama sekali topik-topik yang tertinggal. Okay, kita tengok pembelajaran kita hari, iaitu bahan. Mana video saya? Sekejap hilang pula saya punya ni. Okey, itu dah ada. Okey, baiklah. Terdapat sumber asas bahan. Okey, unit kalau kamu ada buku teks tahun 4 yang lalu masih ada, boleh rujuk lah. Kalau tak ada, di sini saya sediakan gambar, iaitu unit 8. Ini sama macam buku teks kamu lah. Okey, bahan. Okey, ibu, mengapakah barang-barang yang dijual di kedai ini berlainan jenis? Barang-barang ini diperbuat daripada bahan yang berbeza. Okey, di muka bumi kita ni, planet kita ni, ada banyak bahan bahan-bahan ni dihasilkan daripada sumber-sumber semula jadilah. Iaitu tumbuh-tumbuhan, daripada haiwan, petroleum dan batuan. Okey, contohnya macam baju saya ni. Okey, baju saya ni, baju-baju yang kamu pakai, baju saya pakai ni, okey, pada asalnya dia bukan bentuk macam ni. Dia ada sumber, orang kata sumber dari mana pakaian saya datang ni. Itu kita sebut sebagai sumber asas bahan. Okey, begitu juga dengan alat tulis seperti pensel. Mana pensel? Tak ada pensel pula kat sini. Okey, seperti pensel. Pensel bukan dia datang terus macam tu. Okey, dia datang daripada sumber asas bahan. Jadi kita nak, apa yang kita nak belajar hari ni ialah tentang dari mana sesuatu bahan tu, dia punya sumber tu datang dari mana. Jadi untuk sumber asas bahan ni ada 4 yang perlu kamu tahu, iaitu tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Asalkan je lah. Okay, dalam gambar, dalam slide saya tu pun ditunjukkan bahan-bahan seperti dekat rak tu disusun ada buku, lesung batu, tupperware, baldi dan sebagainya. Nanti kita nak tengok dari mana sumber asas bahan tersebut datang. Okey, baiklah.
Okey, sumber asas pertama, tumbuh-tumbuhan. Okey, terdapat pelbagai objek yang digunakan dalam kehidupan harian kita. Objek tersebut diperbuat daripada pelbagai sumber asas seperti tumbuh-tumbuhan, haiwan, petroleum dan batuan. Okey, perhatikan objek-objek yang ada dalam gambar tersebut. Okey, sumber asas bahan yang pertama daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, daripada tumbuhan ni banyak. Umpamanya contohnya pokok getah. Siapa tak pernah tengok pokok getah? Kalau kata zaman saya kecil, zaman mak ayah kamu kecil-kecil dulu, pokok getah ni orang kata mainan lah, orang kata perkara yang memang sering kali orang kata ada dalam kehidupan, terutama mereka-mereka yang hidup dalam zaman 70-an, 80-an. Jadi pokok getah ni memang banyak lah. Sebab pada zaman tu negara kita masih lagi berasaskan berkonsepkan pertanian. Jadi banyaklah sumber asas bahan tu. Okey, pokok getah ni dia menghasilkan susu getah tu. Jadi kita ambil susu getah tu, kita proses dan kita tukarkan dia daripada bentuk susu tu, kita jadikan dia sarung tangan getah. Yang doktor suruh pakai tu. Selain daripada sarung tangan getah, kita hasilkan tayar kenderaan. Tayar kenderaan ni menggunakan getah. Menggunakan getah yang dapat daripada pokok getah. Sumber asas lain ialah pokok balak. Okay, pokok balak, pokok-pokok di hutan, di gunung sana tu. Okay. Pokok balak ni menghasilkan kayu lah yang kamu tahu. Okay, seperti peralatan ni belakang saya ni. Almari ni dihasilkan daripada pokok kayu. Ada dulu murid pernah tanya, cikgu, pokok tu kan bulat-bulat, bentuk pun tak sekata. Bagaimana pokok tu ditukarkan jadi bentuk perabot yang sangat cantik? Biasanya kita tebang pokok, lepas kita tebang tu kita proses, kita belah, kemudian kita cantumkan, kita pakukan, jadilah perabot. Selain daripada hasil kayu-kayuan tu, tumbuhan juga membekalkan buah dia ataupun putik dia. Contoh daripada pokok kapas. Pokok kapas dia ada buah. Buah ke bunga tak silap saya. Bila bunga tu pecah, buah tu pecah, dia akan menghasilkan kapas. Jadi kapas tu lah yang menghasilkan pakaian saya ni, pakaian kamu yang pakai kat rumah tu. Itulah. Jadi pakaian dihasilkan daripada kapas, di mana ia merupakan sumber asas tumbuh-tumbuhan. Jadi kamu dah tahu pakaian yang kita pakai ni datang daripada tumbuh-tumbuhan. Okey, kita tengok lihat yang sumber asas yang kedua. Okey, haiwan. Ada juga bahan-bahan yang dihasilkan daripada sumber asasnya haiwan. Sebagai contohnya biri-biri. Biri-biri tu kita ambil bulu dia. Kita potong bulu dia, kita ambil, kita kumpul, kita hasilkan benang dan kita buat sweater, baju sejuk, baju panas tu. Sweater tu dihasilkan daripada bulu biri-biri. Bulu biri-biri tu dipotong, digumpal, kemudian ditenun untuk jadikan benang. Okey, selain itu kita juga dapatkan daripada sumber asas haiwan ni kulit dia. Kulit haiwan. Ada kulit-kulit haiwan ni yang sangat sturdy ataupun kuat, di mana dia dapat menghasilkan biasanya alat kelengkapan wanita lah. Beg tangan, lelaki pun ada beg duit. Tali pinggang, tali pinggang dihasilkan daripada kulit lembu. Kasut, kasut yang ayah kamu pakai pergi kerja tu, kasut kulit tu dihasilkan daripada kulit. Depend pada kulit lah. Biasanya kulit ni bukan kata lembu saja. Kulit ular boleh, kulit buaya boleh. Selain kulit buaya, kulit apa? Kulit babi. Ya betul, kulit babi. Kulit babi boleh juga menghasilkan kulit ni kasut. Jadi kena hati-hati bila beli kasut di kedai tu, terutama orang Islam. Bila pergi ke kedai kasut tu, cuba tanya dengan tokek kedai tu, ini kasut kulit kulit apa ni? Kena tanya. Sebab bagi umat Islam, kulit babi merupakan najis. Najis berat, najis mughalazah, yang tak boleh kita umat Islam pakai. Kita pakailah kulit lain. Kulit burung unta pun boleh. Jadi untuk kasut kulit, selain daripada kulit babi, orang Islam boleh pakai, tak ada masalah. Selain daripada buat kasut kulit, sofa kulit juga dihasilkan daripada kulit binatang. Soalnya ulat sutra. Ulat sutra. Pernah tengok ulat sutra? Ulat sutra ni macam ulat beluncas je.
pemikiran yang mudah macam ulat buncas, tapi nama dia memang ulat sutera. Okey, ulat sutera ni dia menghasilkan bahan kokon sutera bila dia nak betul berubah daripada ulat tu ke, orang kata ke macam mana kalau macam rama-rama daripada ulat buncas nak jadi rama, okey, dia akan duduk dalam kokon. Kokon tu yang kita ambil. Kokon tu kita ambil, kita proses, jadikan dia benang. Benang sutera, dan daripada benang tu kita hasilkan produk pakaian lah. Biasanya pakaian sutera lah. Pakaian sutera ni biasanya sangat mahal. Harganya sangat mahal dan sangat selesa pakai. Orang lelaki haram pakai sutera. Sebab biasanya sutera dihasilkan untuk kaum wanita. Biasa kain sutera ni memang mahal lah. Ada yang kata kain sutera ni sebenarnya dia berbau harum. Ada bau harum, saya pun tak pasti. Tapi kain sutera sangat kuat. Kalau kamu nak tahu, ini pengetahuan untuk kamu, sedikit ilmu pengetahuan. Okey, kain sutera ataupun benang sutera ni biasanya adalah satu strand yang sangat kuat. Biasanya digunakan sebagai bahan untuk baju kalis peluru. Selapisan baju kalis peluru tu dilapisi dengan satu lembaran kain sutera. Sebab kain sutera ni sangat kuat. Strand dia tu sangat kuat. Ini ilmu untuk kamu. Kamu boleh cari research dalam Google, tengok tentang pakaian kalis peluru. Tapi bukan pakaian kita ni. Ada cara kaedah nak buat dia. Jadi itu orang kata ni pengetahuan tambahan untuk kamu, di mana kain benang sutera ni dapat menghasilkan kain sutera. Terutama sekali dalam menghasilkan baju kalis peluru. Okey, baiklah, kita tengok objek khususnya yang dihasilkan daripada petroleum. Petroleum ialah minyak berwarna hitam yang diperolehi dari dalam tanah untuk dijadikan petrol dan bahan-bahan lain. Petroleum terbentuk daripada hidupan yang telah mati berjuta-juta tahun dahulu. Petroleum ni diambil daripada perut bumi. Kita korek tanah dalam tu, kita keluarkan dia. Petroleum ni sebenarnya dalam bentuk asal dia berwarna hitam pekat, macam lumpur tu. Macam lumpur hitam pekat. Jadi daripada petroleum tu lah diproses, diekstrak, dipisahkan. Jadilah sebahagiannya kita buat bahan api kenderaan. Petrol tu bahagian yang paling utama, yang paling banyak sekali kita buat bahan api kenderaan. Selain itu kita hasilkan polimer untuk buat plastik. Tupperware yang kamu duk bawa tu, brand-brand Tupperware tu dihasilkan daripada polimer. Polimer ni plastik lah. Ditukar, diproses, jadikan peralatan plastik. Selain itu, petroleum juga digunakan untuk membuat jalan tar. Tar tu dihasilkan daripada petroleum. Selain itu, minyak petroleum juga menghasilkan bahan lain seperti sintetik. Sintetik ni bahan buatan lah. Biasanya untuk baju hujan, kemah. Dalam maksud lain, nylon, bahan nylon. Contoh kain jersey juga dihasilkan daripada petroleum. Kita tengok seterusnya. Petroleum ialah minyak berwarna hitam yang diperolehi daripada dalam tanah. Dalam tanah ni bukan maksudnya kita ambil cangkul, kita letak. Dia sangat dalam. Perlu digerudi masuk ke perut bumi, dikeluarkan. Kita tengok seterusnya. Batuan. Logam ada bahan yang datang daripada sumber tanah, iaitu kita sebut sebagai logam ataupun tanah. Tanah ni batu-batu lah. Logam ni ada banyaknya, iaitu emas dan kuprum. Emas. Orang perempuan kan suka pakai emas. Murid-murid saya yang perempuan pun suka pakai emas. Mak-mak kamu suka pakai emas. Biskut tawar lah, lipan bara dan sebagainya. Dari mana emas tu datang? Kalau kamu nak tahu. Emas tu datang daripada batu, dari dalam tanah. Bentuk tak ada bentuk pun lagi. Macam batu tepi jalan tu. Bezanya dia emas. Tepi jalan tu batu biasa je. Emas hadir dalam bentuk batuan. Kita leburkan, panaskan, kemudian baru kita bentuk menjadi barang kemas. Selain daripada emas, logam lain ialah biji timah.
Tin minuman tu dihasilkan daripada biji timah dan logam-logam lainnya banyak lah sebenarnya. Antaranya menghasilkan duit shilling, barang pewter banyak. Kalau barang batuan ni banyak, ada banyak besi dan sebagainya. Okey, sebenarnya tanah ni tanah lah. Yang pertama tanah liat ataupun kita ambil pasir. Tanah liat ni hasilkan pinggan kaca, barang-barang kaca macam porselin tu, pinggan-pinggan mahal warna putih tu, okey, dihasilkan daripada tanah liat. Manakala bahan objek seperti kaca, cermin kat rumah kamu tu, cermin kamu duk sikat rambut tu, okey, cermin sikat rambut tu, cermin kenderaan, okey, semua kaca ataupun gelas dihasilkan daripada pasir. Pasir. Pasir ni dipanaskan, dileburkan dengan suhu yang tinggi sehingga dia cair, kemudian dibentuk jadi kaca. Sebab tu pasir ni kita boleh proses balik. Kaca ni kita boleh proses balik. Sebab ada program kita semula, kita ambil bahan-bahan kaca ni, kita hancurkan, kita pecahkan, leburkan, jadikan kaca yang baru. Itu beza Okey, itu sikit ilmu untuk kamu, batuan. Okey, ini penerangan penuh. Tumbuh-tumbuhan menghasilkan pokok getah, pokok balak, pokok kapas. Okey, kalau kamu perhatikan dekat tepi sebelah saya, sebelah kanan saya ni, sebelah kanan ke sebelah kiri kita tengok. Okey, sebelah kanan saya ni, okey, ada tumbuhan, sumber dia pokok getah, bahan dia apa dia? Getah. Objek yang dihasilkan apa dia? Tayar. Begitulah seterusnya. Kamu boleh baca tengok. Harap video saya ni tak okey, saya ubah sikit kedudukan saya. Magic sikit ni saya buat hari ni. Okey. Pokok balak, kayu hasilkan almari dan meja. Sumber daripada tumbuhan pokok kapas pula menghasilkan kapas. Itu baju. Berbanding tadi gambar yang ni dia buat secara bentuk jadual lah supaya lebih pemahaman. Okey, kita tengok seterusnya. Oh, ini penerangan. Okey, saya buang video saya sekejap. Salah. Sorry, maafkan saya. Okey.
Okey, ada sub channel saya. Nanti kalau boleh lah subscribe. Okey. Okey, berdasarkan penerangan saya tadi, sebahagiannya saya dah terangkan. Dan saya tambah dengan video untuk lagi kefahaman. Jadi kalau ada sebarang permasalahan, kamu boleh catat soalan yang kamu nak tanya tu. Kemudian kita bertemu pada kelas bersemuka di esok kita ada kelas bersemuka. Jadi boleh jumpa secara maya di dalam talian, tanya soalan pada saya esok. Okey, kita tengok seluruhnya saya ada sedikit tugasan untuk kamu. Okey, ini tugasan yang kamu kena buat esok . Okey, kenapa video saya still ni? Saya tak pasti. Mungkin ada masalah ke apa. Okey, untuk saya remove sekejap video saya ni. Okey, dia mengganggu ni. Okey, saya nak kamu hasilkan satu peta minda ataupun mind map lah. Dulu zaman saya panggil mind map, kemudian zaman kamu dipanggil I-Think. Peta I-Think. Okey, dapatkan selai kertas size A4, kertas kosong. Gunakan yang paling sesuai saya rasa ialah double bubble map boleh, bubble map pun boleh. Untuk kita rumuskan kefahaman kamu tentang sumber asas bahan. Tadi kamu dah belajar kan, ada 4 sumber asas bahan. Jadi menggunakan 4 sumber asas bahan tu, nyatakan bahan yang dihasilkan dan objek yang dihasilkan daripada bahan tersebut. Contoh macam pokok getah. Kita ambil getah dia, susu getah. Bahan apa yang dihasilkan? Batuan contohnya logam. Benda daripada batuan, apa dia? Logam. Okey, apa yang dihasilkan daripada logam? Ini contoh peta I-Think. Boleh kalau kata untuk rujukan kamu boleh cari Google pun boleh, berdasarkan image yang saya tunjuk ni pun boleh. Okey, gunakan peta I-Think yang sesuai. Yang kamu rasakan, oh ini boleh, contohnya guna double bubble map ataupun guna bubble map, ataupun kamu nak guna flow map pun boleh. Terpulang pada kamu. Sebab yang penting saya nak tahu sejauh mana kefahaman kamu berdasarkan pembelajaran ini. Okey, ini adalah tugasan kamu yang perlu kamu buat dan hantar pada secara kamu snap lah. Kamu guna cam scanner ke, kamu tangkap gambar, ataupun kat rumah kamu ada scanner, boleh scanner, ataupun lebih advance lagi kamu ada laptop ataupun komputer, type menggunakan software Word ataupun PowerPoint, kamu type cantik-cantik, lukis ke apa, send pada saya. Okey, sebolehnya sehingga esok lah. Saya bagi tempoh sehingga esok sebelum bermulanya kelas kita pada esok hari, kelas bersemuka pukul 8. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih di atas penumpuan kamu menonton video. Andai kata tersalah bahasa dan juga kekurangan daripada saya mohon maaf. Sehingga berjumpa lagi. Jaga diri. Kalau tak ada keperluan apa nak keluar, tak payah keluar lah. Stay at home. Kita jaga kita. Putuskan rantaian penularan COVID-19. Okey, sampai jumpa lagi. Okey, assalamualaikum semua. Okey, bye. Video saya dah tak berfungsi. Okey, bye.